Dan kita sambung pengajian kita pada malam ini pada muka surat 52. Khadijah memiliki darjat yang tinggi kerana dialah orang yang pertama yang beriman dengan Allah dan mendukung risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Nama Khadijah ini ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kan? Jadi dia akan bertemu dengan Nabi, nasab dengan Nabi pada Qusay. Kan? Moyang Nabi pun ada seorang nama Qusay kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dia bertemu dekat Qusay itulah. Baik, sebelum berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah pernah berkahwin dengan Abu Hallah. Abu Hallah kan, suami pertama dia Khadijah ni. Dan melalui perkahwinan dengan Abu Hallah ini lahir 4 orang anak. Siapa dia? Hallah, anak sulung nama Hallah, maka sebab itulah dia dipanggil Abu Hallah kan. Anak nombor 2 Hindun, lelaki. Anak nombor 3 Hindun, perempuan. Jadi Hindun bagi masyarakat Arab boleh bagi nama lelaki, boleh bagi nama perempuan. Kita kalau sebut orang lelaki nama Hindun, kita jadi pelik lah. Mana pula lelaki ni? Kita kata kan. Baik. Kemudian Tahir, satu lagi yang keempat. Jadi ini 4 orang ni anak tiri. Anak tiri Nabi. Kan? Selepas Abu Hallah meninggal, Abu Hallah ni kaya. Kan? Khadijah tu dah kaya dah. Abu Hallah kaya. Jadi bila meninggal, harta Abu Hallah berpindah kepada Khadijah. Kan? Kemudian Khadijah kahwin pula dengan seorang lelaki yang juga kaya, nama Atiq bin Abid. Kaya. Dan juga meninggal dunia, cuma perkahwinan dengan Atiq tidak meninggalkan sebarang zuriat. Mati saja Atiq, dia kaya. Harta itu berpindah kepada Khadijah, maka bertambah kaya dia lah. Kan? Baik. Anak-anak Rasulullah dengan Khadijah, tadi anak tiri, dan anak Rasulullah dengan Khadijah, 2 lelaki, iaitu Qasim dan Abdullah, lelaki. Dan 4 orang perempuan, Zainab yang sulung, perempuan yang sulung lah kan, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. 4 orang. Jadi anak bersama dengan Khadijah ni ada 6. 2 lelaki, 4 perempuan kan. Yang kita duk nyanyi lagu nasyid, anak Nabi kita ada 7 orang tu, memang 7 lah, tapi daripada seorang tu isteri lain. Ni kita cerita ni isteri Khadijah. Ada seorang lagi yang mencukupkan 7, anak Nabi tu jadi 7 tu, ialah daripada Maryah Qibtiyah yang nama Ibrahim. Tu yang jadi 7 tu kan. Ni kita cerita daripada Khadijah. Khadijah ni, daripada Khadijah ni 6 ya. 2 lelaki, 4 perempuan. Sebab itulah juga Nabi dikenali sebagai Abu Qasim. Nama pena Nabi ni, nama panggilan dalam masyarakat, Abu Qasim. Sebab apa? Sebab anak sulung Nabi itu Qasim. Kan? Qasim ni lahir sebelum Nabi jadi Rasul. Qasim lahir. Abdullah, anak lelaki yang kedua ni, lahir ketika Nabi telah diangkat jadi Rasul di Mekah. Nanti ada isteri satu lagi tu, yang lahir nama anak Ibrahim tu, yang tu lahir di Madinah. Jadi maknanya kita belajar dalam sejarah Nabi ni ada 3 fasa dalam kehidupan Nabi. Fasa sebelum jadi Rasul, fasa Rasul di Mekah, fasa Rasul di Madinah. Ketiga-tiga fasa ni Nabi ada anak lelaki. Fasa sebelum jadi Rasul tadi Qasim. Ketika dakwah di Mekah ada anak nama Abdullah. Ketika Rasul di Madinah ada anak nama Ibrahim. Dan ketiga anak lelaki ini mati masa kecil.
Anak yang hidup, yang panjang umurnya ialah 4 orang anak perempuan itu. Walaupun begitu 4 anak perempuan tu, kan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kan, semua ni sempat berkahwin belaka ni. Tapi daripada 4 orang anak perempuan ini, 3 orang mati ketika Nabi masih hidup. 3 orang ni mati ketika Nabi masih hidup. Zainab mati tahun 8 Hijrah. Ruqayyah mati pada tahun 2 Hijrah. Maknanya bila sebut 8 Hijrah, 2 Hijrah, maknanya Nabi masih hidup. Nabi meninggal, Nabi wafat. Bila? Berapa Hijrah Nabi wafat? 11 Hijrah. Jadi saya dah sebut dah, timeline tu kena ada dalam kepala ni. Maknanya bila sebut saja 11 Hijrah, kan? Itu tahun kewafatan Rasulullah. Maknanya kalau kita dengar cerita tu, orang kata peristiwa ini berlaku pada 13 Hijrah. Maknanya dalam kepala kita dah ada lah. Oh, Rasulullah dah wafat. 13 Hijrah ni Rasulullah dah wafat. Kena ada time tu, kena ada dalam kepala ni. Supaya kita tahu waktu ni waktu hidup ke waktu mati. Bila sebut 9 Hijrah, maknanya tuan-tuan automatik akan kata, oh, Nabi masih hidup. Jadi Zainab 8 Hijrah, Ruqayyah 2 Hijrah wafat, Ummu Kulsum 9 Hijrah. Ummu Kulsum 9 Hijrah, maknanya 3 anak tu mati masa Nabi masih hidup. Ada seorang je yang wafat selepas Nabi wafat. Itu pun tak lama. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu wafatlah Fatimah, anak bongsu Nabi itu wafat. 6 bulan selepas Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Itu yang nanti kita belajar. Bila Nabi nak wafat tu, kan, Aisyah tengok Nabi berbisik dengan Fatimah, kan, tiba-tiba Fatimah menangis. Lepas tu Nabi panggil lagi, maknanya suruh letak telinga kat mulut. Nabi tengah sakit masa tu. Fatimah letak telinga dekat mulut Nabi. Lepas tu Fatimah tersenyum. Aisyah melihat dan Aisyah meriwayatkan hadis ni. Aisyah kata, "Gimana pula? Tadi mula-mula nangis, lepas tu senyum." Lepas Nabi wafat, bila ada waktu, ruang, peluang, Aisyah pun tanya, "Wahai Fatimah, aku nak tanya boleh tak?" Hari tu aku tengok, mula-mula bila Rasulullah bisik kali pertama, kamu menangis. Bila bisik kali kedua, kamu tersenyum. Wajah jadi ceria. Boleh kongsi tak cerita? Fatimah pun beritahu. Kali pertama Nabi bisik, Nabi kata, hari ni malaikat akan datang. Malaikat Jibril dah datang lah tu. Dia nak ambil nyawa aku. Kan? Lalu aku menangis, kata Fatimah. Aku tak sanggup berpisah dengan ayah tercinta. Lepas tu Nabi bisik kali kedua pula. Nabi kata, di kalangan keluarga ni, keluarga Nabi ni, orang yang kedua selepas aku mati, orang yang paling awal, yang akan Allah panggil untuk jemput, bertemu dengan aku, mati sama dengan aku, ialah kamulah, wahai Fatimah. Maka Fatimah pun senyum, ceria, gembira. Tuan, macam kita bisik telinga kawan kita tu, kalau dia mati besok, dia ceria ke tak? Kan, tuan-tuan? Oh, tak minum, tak makan minum lah. Kan, tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Manakala semua anak perempuan Nabi membesar sehingga dewasa, tapi wafat ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah wafat selepas 6 bulan Nabi wafat. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Khadijah adalah orang pertama yang meyakini seruan suami dia. Ini orang yang pertama beriman. Sebablah Nabi sayang, kan? Orang yang mula-mula beriman. Pada saat itu apa berlaku? Orang kata Muhammad pembohong. Orang kata Muhammad tu bukan benda, dia gila tu. Tapi yang pertama-tama membenarkan Nabi Muhammad SAW ialah Khadijah.
Sebab itulah Nabi sayang. Lepas tu orang yang banyak mengorbankan harta dalam dakwah untuk dokong dakwah Nabi, Khadijah. Jadi Nabi sangat sayang kepada Khadijah sebab jasa Khadijah pada permulaan dakwah sangat besar, dan orang yang pertama beriman dan menyertai jihad fi sabilillah dengan harta dia. Dengan harta dia. Kan? Beliau turut menanggung derita bersama Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah. Dan dia mati juga kerana dakwah. Khadijah ni mati kerana dakwah. Kalau kita baca sejarah, kita akan dapati bahawa dalam dakwah Nabi ni, pada tahun yang ke-7 Hijrah, orang musyrikin dia boykot Nabi Muhammad. Dan orang Islam juga diboykot. Jangan jual barang makanan. Jangan jual apa-apa saja keperluan kepada orang Islam. Siapa yang jual barang makanan akan dihukum. Jadi orang tak berani jual barang. Menyebabkan ketika itu orang Islam hidup dalam keadaan lapar. Ada makanan, mereka bawa ke tempat perkampungan, mereka berimpun. Kan? Di rumah, di perkampungan Bani Hashim bila kena boykot, Nabi suruh berkumpul setempat. Sebab senang nak agih makanan, nak catu makanan. Kan? Ada makanan sikit, mereka kongsi sama-sama ni. Kan? Hidup dalam kelaparan. Dan ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat kena boykot tu, dia cerita, aku dulu masa kena boykot dulu, satu malam aku keluar. Aku kencing. Tiba-tiba aku rasa kencing aku ni atas sesuatu. Aku pun ambil. Kan? Lepas tu aku basuh. Kan? Aku basuh. Oleh kerana lapar dan aku rasa macam boleh makan benda ni. Aku basuh bersih-bersih. Lepas tu aku makan kepingan itu. Sampai sekarang, saat ketika dia menceritakan peristiwa, masa dia cerita peristiwa tu, dia kat Madinah dah. Tapi dia cerita, dia ingatkan balik. Dia kata, sampai sekarang aku tak tahu benda apa yang aku makan. Kan? Maknanya deritanya orang Islam pada ketika itu tak boleh makan. Maknanya turut terasa, terkesan dengan derita itu siapa dia? Khadijah. Sebab itulah selepas habis boykot, 3 tahun kena boykot tuan-tuan. Makan di catu ni 3 tahun. Maknanya adalah masalah dari segi kesihatan. Yang akhirnya selepas habis saja boykot tu, lepas 3 tahun tamat saja boykot, tak lama lepas pada itu Khadijah pun wafat, Abu Talib pun wafat, bapak saudara Nabi wafat dua-dua. Dan dua-dua ini dipercayai wafat, meninggal dunia kerana kesan daripada boykot tadi. Sebab tak makan semua tadi. Jadi maknanya dia mati kerana dakwah. Baik. Sepanjang hidup bersama dengan Rasulullah selama 25 tahun. Kan? Selama 25 tahun. Kan? Mana Rasulullah kahwin dengan Khadijah umur 25. Khadijah wafat umur Nabi 50. 25 tahun Rasulullah tidak pernah berpoligami, tak pernah kahwin dengan siapa-siapa. Semua perkahwinan Rasulullah yang lebih daripada satu tu berlaku selepas wafat Khadijah. Lepas wafat Khadijah, Nabi kahwin dengan Saudah. Pasal apa Nabi kahwin dengan Saudah? Sebab nak jaga anak-anak Nabi ni. Saudah binti Zam'ah. Anak-anak Nabi ni perlukan kasih sayang seorang ibu. Nabi pun kahwin dengan Saudah. Kemudian datang wahyu. Nabi mimpi. Kahwin dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan Aisyah di Mekah. Cuma Nabi duduk sekali dengan Aisyah tu di Madinah. Kahwin di Mekah. Kan? Tapi lepas kahwin tu tak boleh duduk sama sebab suasana itu suasana yang sangat genting. Orang musyrikin masih attack Nabi. Masa tu, masa perkahwinan dengan Aisyah tu tak lama dah. Tak lama selepas perkahwinan dengan Aisyah tu datang perintah hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian barulah bila sampai Madinah, Nabi kahwin dengan Hafsah. Kan? Nabi kahwin dengan banyak lagi isteri Nabi. Ada 9 orang dalam satu waktu, jumlah semua 11. Nabi pernah himpunkan sampai 9. Kan? Semua perkahwinan Nabi atas perintah Allah. Bukan Nabi saja nak kahwin. Atas perintah Allah.
Allah perintahkan. Sebab itulah kalau orang kata Nabi kahwin kerana nafsu, tak betul. Sebab Nabi kahwin 50, umur 50, Khadijah meninggal dunia. Kalaulah kerana nafsu, masa umur 30-40 dulu lah. Kan? Ini umur 50, barulah Nabi kahwin satu. Kerana apa? Perintah Allah dan juga dakwah. Ada perempuan yang Nabi kahwin, anak kepada ketua kabilah. Yang apabila Nabi kahwin dengan anak perempuan ketua kabilah, yang kabilah itu pada peringkat awal tak nak masuk Islam, tapi perkahwinan ini menyebabkan habis satu kabilah itu perlu Islam. Tuan, itu perkahwinan Nabi. Tuan, ni orang duk kecoh kahwin dua ni. Tak campur lah rumah tangga orang. Kan? Dia kahwin, yang kita tahu ni dia kahwin. Biarlah. Jangan kita cari dosa tak pasal-pasal. Kan? Duk cerita belakang dan sebagainya. Kau pandailah kalau dia ada apa-apa dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok muka surat 53. Anak-anak Rasulullah. Kan? Anak-anak Rasulullah. Dan juga daripada anak-anak ini lahirnya cucu-cucu Nabi. Yang selama ini kita hanya tahu cucu Nabi ini Hasan dan Hussein sahaja. Kan? Sebenarnya ada lagi. Kan? Qasim meninggal masa kecil. Kan? Qasim meninggal masa kecil. Kemudian Zainab ni dia kahwin dengan Abi Al-As, ataupun disebut Abul As, suami dia. Saya cerita sikit lah. Daripada perkahwinan Zainab dengan Abil As ini, ada anak nama Ali dan ada anak bernama Umamah. Biasa kan kita dengar cerita hadis Nabi pernah cerita ketika Nabi semayang, ada cucu dia panjat atas belakang. Pernah dengar cerita tu kan? Panjat atas belakang, Nabi sujud. Ketika tu Nabi sedang sujud. Lama Nabi sujud. Kenapa? Nak bagi cucu dia ni elak ke tepi, barulah Nabi bangun. Siapa cucu tu? Umamah. Anak kepada Zainab. Umamah. Bukan Hasan Husain tu, cucu tu. Umamah. Anak perempuan, cucu perempuan Nabi SAW. Baik, Zainab dengan Abil As ini, perkahwinan Zainab dengan Abil As ini berlaku sebelum Nabi jadi Rasul. Abil As ini seorang yang kaya dan seorang yang baik hati. Dia tak pernah minum arak, tapi dia penyembah berhala yang tegar. Abil As ni, dia orang baik, dia orang jujur. Abil As ni, ketika Nabi diutuskan sebagai Rasul, kahwin sebelum jadi Rasul. Bila Nabi jadi Rasul, Zainab masuk Islam. Abil As tak masuk Islam. Demikian juga anak Nabi nama Ruqayyah. Suami dia yang pertama, yang dalam buku tu Osman bin Affan. Osman bin Affan ni suami kedua dah. Suami pertama anak Abu Lahab, Utbah bin Abu Lahab. Ummu Kulsum pula juga anak Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab. Ini semua perkahwinan sebelum jadi Rasul. Bila Nabi jadi Rasul, tuan-tuan sekalian, anak-anak Nabi ni semua masuk Islam, tapi suami-suami mereka tak masuk Islam. Bukan setakat tak masuk Islam, datang orang musyrikin hasut. Cerailah anak Muhammad tu. Simpan buat apa? Kan? Hasut suami Ruqayyah, hasut suami Ummul Kulsum, hasut suami Zainab. Dalam banyak-banyak hasutan itu, ada dua suami, anak Abu Lahab tu, suami Ruqayyah dan suami Ummul Kulsum. Dia bawa anak Nabi sampai depan Nabi, dia ceraikan, dia maki hama Nabi dan dia ceraikan anak Nabi depan Nabi. Dalam tradisi masyarakat Arab, cerai isteri depan bapa mertua ni satu penghinaan. Biasa cerai kat rumah hantar, itu tradisi dia. Tapi bila bawa cerai depan bapa mertua ni, ini satu penghinaan. Dia berlaku depan Nabi ni. Malah ada
Utaibah, yang menantu nama Utaibah ni, siap tolak, siap ludah Nabi. Lepas cerai tu ditolak, diludah Nabi, sampai Nabi kata, kamu akan mati dimakan binatang buas. Dan memang Utaibah satu hari dia pergi berdagang di sebelah-sebelah Syam, dia sesat dalam hutan dan dia dibaham oleh harimau. Utaibah. Zainab, suami pun kena hasut juga, Abil As. Tapi Abil As ni orang baik, dia sayang dengan Zainab. Dia tak ceraikan Zainab. Masih kekal. Cuma masa tu tidak ada perintah, tidak ada ayat Quran. Bila suami Islam, isteri, suami tak Islam, isteri Islam, kena pisah. Tak ada lagi, tak turun lagi ayat tu. Maknanya Zainab masih kekal sebagai isteri Abil As. Walaupun Abil As kafir. Sehinggalah datang perintah hijrah. Kan? Masa berkahwin dulu, masa mula-mula berkahwin, Khadijah hidup lagi. Masa mula-mula kahwin dulu, sebab sebelum Nabi jadi Rasul kan. Khadijah hadiahkan satu kalung. Pada hari perkahwinan tu, Khadijah hadiahkan satu kalung kepada Zainab ni. Zainab simpanlah kalung tu. Okey. Bila sampai perintah hijrah, maknanya masa hijrah tu Khadijah dah wafat lah. Kan? Nabi berhijrah. Kan? Semua orang berhijrah. Zainab dia pujuk suami dia, bang, jomlah masuk Islam. Kita hijrah sama-sama ni. Suami dia kata, no, tak boleh, aku tak. Aku tak akan, aku tetap kekal bersama dengan Tuhan aku. Kalau macam tu, lepaslah saya nak ikut ayah. Tak, engkau isteri aku. Maka kekallah Zainab duduk di Mekah. Nabi berhijrah dengan para sahabat sehingga berlaku perang Badar. Dalam peperangan Badar, Abil As ini ikut berperang lawan Nabi. Abil As ni, dan dia kena tawan. Dalam perang Badar kan kita belajar Nabi menang. Dan antara yang ditawan kan adalah Abil As yang ditawan. Dan pada ketika itu Nabi dah mesyuarat macam mana ni tawanan-tawanan ni. Dalam keputusan mesyuarat itu sepakat para sahabat kata yang ada harta keluarga dia boleh datang ke Madinah untuk tebus, bayar. Dia bayar je, kita lepas. Yang tak ada harta, yang tak boleh keluarga dia di Mekah tak mampu untuk mengajar, untuk tebus dia, orang-orang ini dia mesti ajar 10 orang anak orang Islam sampai pandai. Lepas anak orang Islam pandai, baru dia boleh lepas. Tengok cara Nabi ya. Nabi tekankan soal pendidikan. Sehingga tawanan, syarat untuk tawanan tu bebas. Dia tak ada harta, tapi dia nak bebas. Ajar 10 orang anak Islam membaca sampai pandai. Bila 10 orang ni pandai, baru kau boleh lepas, bebas. Kan? Mana soal pendidikan ni soal yang sangat penting. Kan? Soal yang sangat penting. Soal pendidikan, sekolah anak kita ni. Kan? Jadi kita kena pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sempurna. Tuan. Baik. Kemudian dalam banyak-banyak orang datang tebus tu, tiba-tiba ada seorang lelaki, abang kepada Abil As ini, kan, bawa satu kalung. Kalung Khadijah yang hadiah. Abang ni kata, ni aku bawa kalung ni. Kalung ini dipesan oleh Zainab untuk tebus suami dia. Nabi bila tengok kalung itu, Nabi menangis. Nabi teringat kepada Khadijah. Nabi menangis. Nabi pegang kalung tu, Nabi menangis. Kan? Nabi tahu itu kalung Khadijah. Sehingga Nabi panggil para sahabat. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku sekalian, ni, tebus dengan kalung ni. Kan? Sebab kalau ikut sistem situ, ialah kalung itu menjadi milik negara. Kan? Menjadi milik negara, bukan milik persendirian, milik negara. Jadi Nabi kata, boleh tak kalung ini diserahkan kepadaku? Nabi kata, diserahkan kepadaku, dan Abil As dibebaskan. Sahabat kata, boleh, dengan satu syarat. Sahabat-sahabat kata, boleh dengan satu syarat. Nabi kata, apa syarat dia? Abil As dia balik ke Mekah, dia kena bebaskan isteri dia untuk ke Madinah. Dia kena hantar ke Madinah.
Kalau dia boleh setuju syarat tu, kami pun setuju untuk Abil As ini dibebaskan. Nabi pun, dia tak iya juga. Sebab Nabi akan dapat anak perempuan dia. Bila tanya Abil As kata tak apa, saya sanggup lepaskan. Maka Abil As pun balik beritahu pada Zainab, tak apalah, ayah kau suruh kau pergi. Zainab sekali lagi menangis. Dia kata, abang, dia tahu suami dia baik. Jomlah masuk Islam. Kita hijrah sekali, kita pindah sekali. Suami kata, tak. Aku tak akan hijrah. Tapi oleh kerana aku dah berjanji, aku sayang pada kamu, tapi aku dah berjanji untuk melepaskan kamu. Maka ketika itu Zainab sedang mengandung. Abil As kata, kamu kena balik sebagaimana janji aku. Dan ketika Zainab dihantar balik oleh Kinanah bin Al-As, adik kepada Abil As ni. Abil As ni dia pesan dah. Dia kata, mu jaga elok-elok bini aku ni, pastikan tidak ada orang buat tak baik dengan dia. Siapa yang usik anak panah kamu, mesti mempertahankan dia. Tuan, rupa-rupanya perjalanan Zainab ni tidaklah semudah yang disangka. Tengah jalan, orang musyrikin mari buat provokasi, menjerit, kan? Kemudian memaki hamun, sampai ada seorang tu dia tusuk tombak pada perut unta. Perut unta yang Zainab sedang naik tu. Tak kena Zainab. Kan? Tombak tu tak kena Zainab, tapi kena perut unta tu. Unta tu jatuh, Zainab juga jatuh, gugur kandungan. Kinanah ni dipertahankan kakak ipar dia ni, dan akhirnya dia berjaya bawa balik ke Madinah. Dia serah, lepas tu dia balik lah. Sebab Kinanah ni pun tak masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ceritanya tak tamat situ. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, kan? Tahun yang ke-6 Hijrah, Abil As ni dia bawa barang dagangan dia. Kan? Dia telah terceroboh, kan? Sempadan tempat kawasan orang Islam, menyebabkan dia ditawan. Dia bawa barang dagangan. Dan saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, perdagangan orang Mekah, kan, bukan barang dia. Dia ambil modal, orang ni sikit, modal, dan modal itu digunakan untuk berniaga, dan bila balik keuntungan tu dia akan bagikan, kita sebut mudarabah, pembahagian untung. Jadi dia bawa tu bukan barang, tapi kena dapat, kena tahan lah. Sekali dengan barang tu kena tahan. Kan? Bawa ke Madinah. Tuan-tuan sekalian. Tetapi Abil As terlepas. Kawan-kawan ni kena tangkap, barang-barang dagangan kena tahan, Abil As terlepas. Dalam keadaan terlepas itu, dia menyusup masuk ke Madinah, dia pergi cari Zainab. Dia kata, wahai Zainab, wahai isteriku, Zainab, boleh tak tolong aku? Isteri kata, tolong apa? Barang dagangan kena rampas. Aku ni, kalau barang aku tak kisah, aku tinggal je. Abil As ni dia sangat jaga amanah orang. Itu sikap Abil As yang baik. Kan? Barang ni semua barang orang. Boleh tak pulangkan balik barang ni, aku nak hantar balik kepada pemilik dia. Dan aku janji aku masuk Islam. Abil As kata. Zainab pun turun pergi jumpa Rasulullah. Beritahu pada Rasulullah apa yang Abil As sebut ni. Maka Rasulullah pun panggil Abil As. Nabi dipanggil Abil As, Nabi pun suruh ambil semua barang. Kamu janji nak masuk Islam kan? Ambil barang ni, kamu hantar, nanti kamu datang balik. Abil As pun bawa barang tu sampai kat Mekah, dia pun serah. Ni keuntungan kau, ni keuntungan kau, ni keuntungan kau, ni barang kau ni. Dia bagi. Lepas dia bagi tu, okey, selesai. Habis. Aku nak berhijrah ke Madinah, aku masuk Islam. Abil As pun berhijrah ke Madinah dan dia memeluk Islam. Dan Nabi SAW kahwinkan dengan Zainab. Tuan, maka kekallah jodoh Zainab dengan Abil As sampai Zainab wafat. Itu kisah Zainab, kan? Itu kisah Zainab. Kemudian kisah Ruqayyah saya dah cerita tadi, kan? Lepas suami dia ceraikan dia, kan? Nabi SAW kahwinkan Ruqayyah dengan
Uthman bin Affan. Kan? Kemudian bila berhijrah ke Madinah, pada tahun yang kedua hijrah, Ruqayyah meninggal dunia. Lepas Ruqayyah meninggal dunia, anak Nabi Ummu Kulsum yang kena cerai, yang berhijrah bersama dengan Nabi, kena cerai dulu masa di Mekah, tak kahwin dengan siapa-siapa. Maka Nabi kahwinkan pula Ummu Kulsum dengan Uthman yang telah kehilangan isteri dia, Ruqayyah, anak Nabi juga. Jadi dua orang anak Nabi menjadi isteri kepada Uthman. Ruqayyah meninggal, Nabi suruh kahwin pula dengan Ummu Kulsum. Okay. Daripada Ruqayyah, perkahwinan Ruqayyah dengan Uthman ni dapat Abdullah. Anak nama Abdullah. Cucu Nabi ni Abdullah. Baik, saya cerita sikit. Zainab ada anak nama Ali, dan ada anak bernama Umamah kita jumpa cerita dia ketika Nabi solat tu. Tu cerita dia. Ali ni Ali bin Abil As. Bukan Sayyidina Ali tu, bukan. Ni Ali bin Abil As. Kat mana kita jumpa cerita dia? Dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni perang apa? Perang lepas Nabi wafat, ada orang murtad kan? Ada Nabi palsu nama Musailamah Al-Kazzab. Kan? Abu Bakar hantar tentera untuk perang. Dan Ali bin Abil As bersama dengan tentera itu. Dan dia gugur syahid dalam peperangan itu. Ali bin Abil As, cucu Nabi tu. Kan? Kemudian, cucu Nabi melalui Ruqayyah ialah Abdullah. Abdullah ni mati masa kecil. Lepas tu Ummu Kulsum tak ada anak, perkahwinan dengan Uthman. Lepas tu ada seorang lagi anak, Fatimah. Yang ni anak ramai lah. Kan? Yang kita kenal Hasan dan Husain. Muhsin meninggal masa kecil. Zainab hidup sampai besar. Zainab binti Ali, maknanya bapa dia nama Ali. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Muhsin bin Ali. Muhsin meninggal masa kecil. Zainab bin Ali. Zainab ini bukan Zainab anak Nabi tu. Ni cucu Nabi ni, kan? Maknanya dalam bila kita baca ni, maknanya Nabi ada anak nama Zainab dan Nabi juga ada cucu nama Zainab. Nabi ada anak nama Ruqayyah. Nabi juga ada cucu nama Ruqayyah. Nabi ada anak nama Ummu Kulsum dan Nabi ada cucu Ummu Kulsum. Anak Fatimah. Kan, anak Fatimah tu Zainab binti Ali, Ruqayyah binti Ali, Ummu Kulsum binti Ali. Tuan-tuan, jadi itu kisah yang berlaku. Kemudian pada muka surat 54 ialah cemburu Aisyah kepada Khadijah. Yang ni pun saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana Aisyah cemburu apabila Nabi sebut nama Khadijah dan Nabi SAW dengan tegas berkata, kan, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik untuk aku melainkan Khadijah. Bila Aisyah katakan aku muda lagi, kan, cantik, lebih baik, Nabi kata tak, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik untuk aku melainkan Khadijah. Beliau beriman dikala orang lain menolakku. Beliau membenarkan aku dikala manusia menuduh aku pembohong. Beliau mengorbankan hartanya dikala manusia menahan hartanya untuk dakwah. Allah memberikan aku anak daripadanya, sedangkan aku tidak memiliki anak daripada isteri-isteri yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita berhenti kat situ dulu.